Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid tahun 2. Bertemu kita kembali dalam subjek pendidikan kesihatan. Tajuk pada hari ini ialah sihat selalu. Ayuh kita teruskan pengajaran kita. Objektif pada hari ini ialah murid dapat menyatakan sekurangnya 2 kepentingan menjaga postur badan dan murid dapat menyatakan sekurangnya 2 kepentingan rehat dan tidur. Jadi, mari kita lihat. Baik, murid boleh buka buku teks muka surat 69. Jadi, dekat sini murid boleh tengok ada kepentingan menjaga postur dan kepentingan rehat dan tidur. Jadi, kita tengok dulu yang kepentingan menjaga postur. Baik, terdapat 4 kepentingan menjaga postur yang berada di dalam buku teks kamu ni. Jadi kita lihat satu persatu. Okey, kita tengok yang pertama, tumbesaran sempurna. Bila kamu menjaga postur badan kamu macam yang minggu lepas yang kita belajar, duduk dengan betul, berdiri dengan betul, lepas tu tidur dengan betul, angkat barang yang berat dengan betul. Kita menjaga postur badan kita ni, jangan terlalu membongkok, jangan terlalu tegak sangat. Kita kena jaga postur badan kita supaya tumbesaran kita sempurna. Nanti tak adalah bila kamu dah besar nanti badan kamu macam ni, bongkok je kan. Ataupun kepala teleng macam ni bila dah besar. Nak ke macam tu? Tak nak kan? Jadi kamu kena menjaga postur badan kamu supaya kamu membesar dengan sempurna, tinggi, lepas tu badan tegap. Mesti kamu nak macam tu, betul? Jadi jagalah postur badan. Okey, yang kedua ialah kamu dapat mengelak daripada kecederaan. Macam contoh angkat barang yang berat. Macam kalau kamu tak jaga postur badan kamu tu, kamu angkat barang berat-berat, lepas tu sakit pinggang, sakit kaki, sakit tangan. Jadi kalau kamu jaga postur kamu, itulah kepentingan dia supaya dapat elak daripada kecederaan. Okey? Seterusnya, badan kamu akan lebih sihat. Jika kamu menjaga postur, badan kamu lebih sihat sebab kamu tak sakit. Kalau kamu asyik cedera sana, cedera sini, patah sana, patah sini, macam mana badan kamu nak sihat? Sebab benda tu memerlukan masa yang panjang untuk sembuh. Okey, dan akhir sekali hidup kamu akan lebih cergas sebab kamu menjaga postur badan kamu. Jadi kamu dah sihat, dapat elak kecederaan, tumbesaran sempurna. Jadi hidup kamu akan lebih cergas. Faham? Okey, seterusnya kita tengok yang bahagian bawah. Okey, bahagian bawah ialah kepentingan rehat dan tidur. Okey, kita tengok yang pertama. Bila kamu menjaga rehat dan tidur kamu dapat melancarkan proses penghadaman. Tahu tak penghadaman ni apa? Okey, penghadaman ni ialah bahagian perut kamu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jadi benda tu senang untuk dihadam. Jadi taklah dia tersangkut ke ataupun ada masalah ke. Jadi itu akan mendatangkan kesan yang buruk dekat badan kamu. Jadi kalau penghadaman kamu bagus, badan kamu pun sihat dan kamu akan lebih cergas. Okey, yang kedua ialah kamu dapat membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Okey, contohnya kalau badan kamu banyak sel-sel yang rosak, sel otak ke, apa-apa sel lah yang berada kat badan kamu ni, bila kamu dapat rehat, dapat tidur, bila dia berehat dan sel-sel tersebut akan membentuk semula. Dia akan dapat baiki. Masa tidur tu dia baiki secara semula jadi. Bukannya kamu kena tekan switch on ke off ke, tak payah. Dia akan semula jadi, akan sembuh dan diperbaiki. Okey, seterusnya meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Macam kamu sebagai seorang murid, kalau kamu dapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, kamu senang untuk belajar.
dan tubuh kamu akan lebih segar. Cuba bayangkan kalau kamu nak pergi sekolah pukul 7 pagi tapi kamu tidur pukul 3. Jadi berapa jam je kamu tidur? Dari pukul 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam. Cukup ke 4 jam? Sebab macam umur kamu ni sekurang-kurangnya berapa jam kamu kena tidur? 8 jam kamu kena tidur. Barulah kamu dapat rehat yang cukup. Jadi kalau kamu rehat tak cukup, kamu pun akan lemau je. Bila cikgu mengajar, kamu pun macam tak faham. Dia jadi macam tu. Jadi benda tu satu yang tak bagus. Jadi kalau kamu dapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, kamu akan lebih cergas. Saya cikgu, saya tahu jawapan dia. Lepas tu kamu pun buat kerja cepat. Baru bagi kerja dah siap. Itu satu benda yang positif. Seterusnya, akhir sekali, dapat merehatkan fizikal dan mental. Macam kamu seharian main bola lah, main badminton lah, belajar lah, kemudian otak kamu tu dah banyak berfikir seharian dari pagi sampailah ke malam kan. Jadi bila kamu tidur tu, kamu dapat merehatkan badan kamu, dapat merehatkan mental kamu, supaya bila bangun pada hari esok tu, kamu akan lebih segar. Jadi seterusnya tugasan yang kamu perlu buat ada 2. Yang pertama, kamu nyatakan 4 kepentingan menjaga postur badan. Ini adalah 1, 2, 3 dan 4. Apa kepentingan dia? Kamu boleh rujuk buku teks. Dan nombor 2, kepentingan rehat dan tidur. Apakah kepentingan dia? Ini pun ada 4 juga, 1, 2, 3 dan 4. Jadi murid boleh jawab dalam buku tulis masing-masing dan hantar melalui aplikasi WhatsApp. Jadi, selamat menjawab. Bye-bye.